Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, berjumpa lagi untuk kelas sains. Okey, selamat belajar untuk 6 Emerald, 6 Topaz, 5 Sapphire dan 4 Sapphire. Okey, kita jumpa lagi kelas sains pada hari ini, pada hari Khamis bersama dengan Cikgu Niha. Okey. Jadi untuk tajuk kita masih lagi KPS, standard kandungan kita mengawal pemboleh ubah. Untuk kriteria kejayaan pada hari ini, jadi apa yang awak perlu tahu selepas kelas sains pada hari ini? Yang pertama, awak boleh mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengaruhi sesuatu penyiasatan. Yang kedua, awak boleh tentukan mana satu pemboleh ubah dimanipulasi, PM, yang mana satu pemboleh ubah bergerak balas, PB, dan yang mana satu pemboleh ubah dimalakan, PDM, dalam suatu penyiasatan. Yang ketiga, awak boleh jawab soalan untuk kertas 2 untuk soalan yang ada kata kunci dia, tujuan, corak ataupun pola perubahan, dan kesimpulan hubungan hipotesis. Ini akan cikgu terangkan nanti. Itu adalah kriteria kejayaan pada kelas hari ini. Ingat lagi tak dengan maksud 3 jadi pemboleh ubah? Apa itu PM? Apa itu PB? Dan apa itu PDM? Cikgu ulang lagi sekali. Nota ni cikgu dah bagi minggu lepas. Ada 3 jenis pemboleh ubah. Yang pertama, PM, pemboleh ubah dimanipulasi. Ingat apa yang kita ubah-ubah, apa yang berbeza, yang memberi kesan pada sesuatu yang diperhatikan. Yang ni kita tentukan sebelum eksperimen. Pemboleh ubah yang kedua adalah PB, pemboleh ubah bergerak balas. Sesuatu yang apa yang kita nak perhatikan, kita nak ukur, apa yang ingin kita siasat, kita rekod. Dalam kata lain, iaitu hasil keputusan daripada sesuatu penyiasatan. So, PB kita dapat selepas eksperimen. Pemboleh ubah dimalakan, PDM. Yang ni kita kekalkan sesuatu perkara yang kita kekalkan, kita samakan dalam sesuatu penyiasatan supaya tidak mempengaruhi hasil penyiasatan. Yang ni kita tentukan sebelum sesuatu eksperimen. Jadi kita pergi pada contoh yang pertama. Raja menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh Amran. Panjang setiap tali bandul adalah berbeza. Amran memerhatikan bilangan ayunan bandul dalam masa 30 minit. Nampak cikgu garis kat situ. Panjang setiap tali bandul adalah berbeza. Jadi ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi, PM. Panjang tali bandul. Panjang parameter tali bandul adalah objek. PB. Jadi keyword dia adalah memerhatikan. Ini adalah keputusan. Apa yang kita perhatikan adalah bilangan ayunan bandul. Bilangan merujuk kepada parameter. Ayunan bandul merujuk kepada objek. PB, bilangan ayunan bandul. Apa pula PDM-nya? Pemboleh ubah dimalakan adalah saiz bandul. Jadi kita kena malakan, kita kena samakan saiz bandul supaya tak mempengaruhi keputusan eksperimen. Lagi satu. Pak rasam kat sini dalam masa 30 minit. Jadi setiap bandul 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm diperhatikan bilangan dia dalam masa 30 minit. Jadi ni pun sama. Ni adalah dimalakan, iaitu tempoh
penyiasatan. Jadi PDM boleh dapat dua, tempoh penyiasatan dan juga saiz bandul. Pada contoh 2, jadual menunjukkan jarak yang dilalui oleh 4 jenis kenderaan J, K, L dan M dalam masa 2 jam. Jadi dalam soalan ini diberi jadual. Jadi mudah kat sini. Apabila dapat jadual, kita dapat kena pasti PM, PB. Yang mana satu PM yang datang dahulu. Jadi untuk jadual secara mendata ni yang di atas adalah PM. PM kereta. Kereta tak ada parameter, so kita kena tambah parameternya jenis kereta. Jadi PM dia adalah jenis kereta. Jadi baris yang kedua itu adalah PB. Jadi kita ambil je jarak yang dilalui. Yang ni dah lengkap. Jarak tu adalah parameter. Jarak yang dilalui adalah PB. Yang ni pun sama macam tadi. Dalam masa 2 jam. Dalam masa 2 jam kita akan dapat pemboleh ubah dimalakan. Kat sini cikgu tukar sikit, bukan masa, kita tambah sikit. Tempoh penyiasatan. PDM dia adalah tempoh penyiasatan. Kita pergi kepada contoh yang ketiga. Ini pun sama. Ini adalah jadual tapi secara menegak. Maksudnya ada 2 kolom. Jadi 2 kolom ni mudah. Jadi kolom pertama tu mesti PM. Sebab PB adalah keputusan datang kemudian. Jadi PM dia adalah panjang tali. Sudah lengkap, ada parameter, ada benda panjang tali, itu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala PB, pemboleh ubah bergerak balas adalah bilangan ayunan. Pemboleh ubah dimalakan PDM, kita ambil kat sini adalah jenis tali. Apa yang kita perlu samakan supaya tak mempengaruhi eksperimen. Kita pergi kepada contoh yang keempat, diberi carta. Yang ni nama dia carta palang. Satu penyiasatan telah dijalankan di dalam sebuah taman bunga untuk mengetahui jarak 3 jenis biji benih dipencarkan. Untuk mengetahui jarak, ini adalah keputusan. Kita nampak ada itu. Jadi PM, apabila dapat carta palang, PM dia kita ambil yang di bawah. PM dia adalah biji benih. Jadi tak ada parameter, kita tambah jenis biji benih. Yang tu yang kita manipulate, kita ubah-ubah sebelum eksperimen. PB dia mesti di atas. Carta palang yang menegak di atas tu. Jarak biji benih dipencarkan. Ini telah lengkap. Ada parameter, ada benda. Pemboleh ubah dimanipulasi. Dimalakan. Jadi di semua 3 jenis biji benih ni dipencarkan di sebuah taman. Jadi tempat penyiasatan ataupun tempat eksperimen. Itu adalah PDM, pemboleh ubah dimalakan. Untuk contoh yang kelima, 3 bongkah kayu, kita baca kenyataan dia, 3 bongkah kayu yang berbeza ketinggian. Nampak cikgu bulat kat situ. Diletakkan di atas sekeping cupboard. Cupboard itu diangkat perlahan-lahan pada satu hujungnya sehingga semua bongkah itu tumbang. Faham eksperimen dia? Masa bongkah itu tumbang, direkodkan. Direkodkan cikgu bulat kat situ, itu adalah keyword. Dalam jadual di bawah. So PM dia, PM dia yang tu berbeza ketinggian. Jadi kita ambil parameter adalah ketinggian. Objek yang digunakan adalah bongkah kayu. Untuk PB, dia punya keyword dia direkodkan. Jadi PB dia adalah masa bongkah tumbang. PB dia. Apa yang kita nak perhatikan dalam eksperimen ni? Kita nak perhatikan masa bongkah tumbang. Itu adalah PB. Untuk pemboleh ubah dimalakan PDM. Jadi kita gunakan bongkah yang sama, jenis bongkah cuma berbeza ketinggian. PDM dia kita boleh ambil kat sini jenis bongkah. Ataupun yang paling tepat dia, PDM dia adalah luas tapak bongkah.
Sebab luas tapak mempengaruhi eksperimen. So, kita kena malahkan, kita kena samakan supaya tak mempengaruhi eksperimen. PDM dia adalah luas tapak bongkah kayu. Luas tapak tu adalah parameter. Okey, kita pergi kepada contoh yang ke-6. Okey, eksperimen ni untuk merekod suhu air. Jadi suhu air direkodkan setiap 2 minit. Suhu air direkodkan setiap 2 minit. Okey, pada awal penyiasatan suhu air adalah 27 darjah Celsius. Minit kedua, suhu air adalah 35 darjah Celsius. Okey, minit keempat, suhu menjadi 45 darjah Celsius. Dan pada minit ke-6, suhu air meningkat menjadi 57 darjah Celsius. Apa PM dia? Apa yang kita ubah-ubah kat sini? Okey, PM dia adalah masa. Masa penyiasatan. Okey, yang paling lengkap adalah masa penyiasatan. Okey. Apa dia punya PD dia? Apa yang kita rekod kat sini adalah suhu air. PD dia adalah suhu air. Okey, formula ubah dimalahkan. Okey, jenis air. Jadi kita gunakan air yang sama, jenis air. Contoh yang ketujuh, contoh yang terakhir. Okey, sekumpulan murid tahun 5 menjalankan suatu penyiasatan untuk melihat saiz bayang-bayang yang terbentuk apabila jarak sumber cahaya daripada objek berubah. Okey, faham eksperimen ni? Okey, cikgu lakarkan sikit. Okey, jadi kita ada sumber cahaya. Ini adalah sumber cahaya. Okey, lepas tu kita letakkan objek di tengah-tengah ni. Okey, kita ada skrin untuk kita lihat apa tadi? Saiz bayang-bayang. So, apa yang terbentuk pada skrin ni adalah bayang-bayang. Kalau bayang-bayang ni kena warna gelap ya. Okey, inilah. Okey, untuk melihat saiz bayang-bayang. Ni saiz bayang-bayang ni. Sama ada kecil ke, besar ke, bertambah ke. Okey, apabila jarak sumber cahaya daripada objek, mana dia jarak sumber cahaya daripada objek? Jaraknya, ni sumber cahaya tadi nak tadi. Daripada sini ke sini. Okey, kita ubah-ubah dia. Okey, jadi kita ubah-ubah jarak ni. Jarak sumber cahaya daripada objek. Okey, mungkin pada eksperimen pertama kita cuba untuk saiz 10 cm. Lepas tu kita jauhkan sumber cahaya. Okey, mungkin kita ubah kepada 15 cm. Okey, kita ubah lagi jarak dia semakin jauh, 20 cm dan sebagainya. Itu maksud eksperimen ni. Jadi nampak kat sini apa yang kita ubah-ubah. PM dia adalah sini, jarak sumber cahaya daripada objek. Okey, jadi yang benda yang kat sini, untuk kat sini kena jelas tak boleh tulis jarak sumber cahaya, tak tahu jarak sumber cahaya daripada mana ke mana. Jadi yang kita ubah kat sini jarak sumber cahaya dari objek. Okey, apa PD dia? Jelas tadi apa yang kita nak perhatikan ni kat sini. Okey, kita nak perhatikan saiz bayang-bayang. Apabila kita gerakkan sumber cahaya tu jauh daripada objek, kita nampak nanti saiz bayang-bayang tu mula berkurang. Okey, yang terakhir. Okey, apa yang kita malahkan di PDM kita, jenis objek. Jadi jenis objek yang sama je, objek legap lah yang menghasilkan bayang-bayang, ataupun yang kita kekalkan kat sini jarak objek dari skrin. Ini kita maintain je. Kalau kita tentukan kat sini 15 cm, kita tetapkan dia sampai ke akhir eksperimen 15 cm. Itu maksudnya dimalahkan. Apa yang sama Okey, faham Jadi kata kunci kalau dalam soalan kertas saiz kertas 2 okey, dia selalu tanyakan 7 jenis ni okey, start daripada paling bawah okey, formula ubah dimanipulasi, PM, formula ubah dimalahkan dan juga formula ubah ditakbalan. Okey, kata kunci yang kedua ramalan, ketiga pemerhatian, tujuan, corak ataupun pola, inference, kesimpulan, hubungan, hipotesis ni adalah benda yang sama. Jadi cikgu nak ajar ni macam mana nak buat 3 cikgu dah ajar tadi, formula ubah 1. Okey, tambah lagi 3, tujuan, corak ataupun pola,
kesimpulan, hubungan dan juga hipotesis. Ini nak tekankan untuk pembelajaran hari ini. Tujuan, corak pola, kesimpulan, hubungan, hipotesis. Ini kita dah buat tadi. So, dalam kertas 2 sains soalan kata kunci pertama yang kita nak belajar nanti adalah tujuan. Tujuan ni ada formula dia. Untuk mesti start daripada untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. Sebab tu kalau dalam KPS yang pertama cikgu tekankan adalah pembalik ubah. Kena pasti dulu pembalik ubah baru boleh jawab tujuan. So kita isikan dengan PM dengan PB daripada soalan yang kita dapat. Sebagai contoh PM, cikgu dapat panjang bandul. PB kat sini bilangan ayunan lengkap. Jadi cara nak jawab tujuan untuk mengkaji hubungan antara PM dia adalah panjang bandul dengan bilangan ayunan lengkap. Mudah Ada formula untuk tujuan, wajib ingat untuk mengkaji hubungan antara PM dengan PB. So, kita masukkan apa itu PM, kita masukkan apa itu PB. Kata kunci yang kedua, corak ataupun pola perubahan. Itu jawapannya mudah, dia ada 3 je. Sama ada bertambah, berkurang, tidak berubah. Tak perlu tambah perkataan lain. Jadi perkataan ini sahaja. Jadi corak dengan pola ni merujuk kepada PB. Dalam soalan, kalau dia tanya corak ataupun pola perubahan, mesti merujuk kepada PB. Sebagai contoh dalam soalan periksa awak, diberi jadual. Jadi jadual ni, kita dah belajar tadi. Kalau jadual secara melintang, baris pertama tu adalah PM. Kalau jumpa soalan macam ni, kalau jadual terus dia catat kat peti ni, atas dia adalah PM. Bawah dia P. So PM dia masa pemanasan, PB dia suhu air. So kalau dia tanya corak perubahan, kita rujuk, kita cari pada corak perubahan PB, suhu air tu. Jadi tengok nilai dia 45 pergi ke 60, 60 pergi kepada 90. Jadi corak perubahan dia bertambah. Jadi jawapan awak satu perkataan je, bertambah. Kata kunci dalam soalan kertas 2 seterusnya, kesimpulan, hubungan, hipotesis. Ini benda yang sama je. Jadi ada formula dia. Formula dia yang cikgu buatkan warna pink je. Apabila PM, jadi awak tentukan corak dia sama ada bertambah ataupun berkurang jawapan awak, maka PB corak. Ingat jadi kalau kesimpulan, hubungan, hipotesis selalu buat 2 garis. Garis pertama kita refer kepada PM. Apabila letak ke depan, apabila PM, pada PM kita letak PM kita tentukan dia punya corak dia. Apabila PM corak dia, maka baris kedua letak marker PB dia punya corak dia. Sebagai contoh dia, dalam soalan tu mungkin PM dia adalah panjang bandul. PB dia adalah bilangan ayunan lengkap. Jadi macam mana nak buat kesimpulan? Ingat untuk garis pertama, baris pertama, apabila letak PM panjang bandul. So kita tengok dalam jadual ataupun dalam kenyataan soalan yang lengkap, dia punya corak untuk PM dia bertambah. Apabila panjang bandul bertambah, maka bilangan ayunan lengkap, corak untuk PB dia berkurang. Jadi itu cara untuk menulis kesimpulan, hubungan ataupun hipotesis. Jadi cikgu harap awak faham awak faham, awak boleh tentukan pembalik ubah PM, PB, PDM. Boleh jawab apa kalau ditanya kata kunci dia adalah tujuan, corak perubahan ataupun pola perubahan dan juga kesimpulan. Jadi tugasan hari ni cikgu nak awak salin soalan contoh 1 hingga 7 yang cikgu letakkan di slide muka surat 6 sampai 12 di dalam buku nota saiz 2. Untuk setiap soalan tu, setiap contoh tu, nyatakan PM, PB, PDM, tujuan, corak,
perubahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Buat contoh kat sini macam contoh 1 tadi. Salin dia punya kenyataan, lukis dia punya rajah. Rajah dia jadi ada anak soalan dia. Cikgu nak anak soalan dia, A mesti cari apa PM dia. PM dia panjang tali bandul. PD dia kita belajar tadi, bilangan ayunan bandul. PDM apa dia tadi. Tujuan kita dah belajar tadi untuk mengkaji hubungan antara misalnya PM dengan PD. Corak perubahan. Jadi satu perkataan dia cikgu sebut tadi, corak perubahan merujuk kepada PD. Kesimpulan dia, apabila PM bertambah, maka PD berkurang. Apabila panjang tali bandul bertambah, maka bilangan ayunan bandul berkurang. Jadi cikgu ucapkan selamat menyiapkan tugasan ni. Boleh rujuk balik nota PTPR hari ini dan juga buku teks. Nanti cikgu akan postkan ke grup WhatsApp masing-masing. Seperti biasa, selepas siap, rakam gambar tugasan, hantar pada Google Classroom Science masing-masing. Jadi ada Google Classroom Science 4 Sapphire, Science 5 Sapphire dan juga Science 6E dan 6C. Hantar di Google Classroom. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kerana menyertai kelas sains pada hari ini. Jadi sebarang masalah ataupun soalan awak boleh PM cikgu. Jadi kita jumpa untuk kelas yang seterusnya pada minggu depan secara Google Meet. Sekian, terima kasih.